Okay, so kalau tengok dekat kertas pula, dalam slide susah sikit nak explain, so saya akan lukis. Saya tak tahu dia mirror ke tak ni kalau saya conteng. Sekejap Macam mirror terbalik kan? Okay, kalau ni cos, korang tengok terbalik ke tak tulisan saya? Okay, alright. So, formula dia pelajar kena tahu, bila soalan tanya macam mana nak dapatkan cost, sale cost percentage, awak kena lukis dulu segitiga ni supaya awak boleh senang nak kira. Saya akan guna short form je lah. C maksudnya cost, sale S, and then cost percentage C percentage. Okay. Tanpa tengok formula di slide saya tu, kita boleh tahu macam mana nak dapatkan formula ni menggunakan segitiga ni. Okay, kalau dia cakap find cost, saya akan tutup dengan jari saya. Okay, so untuk dapatkan cost, dua je yang tinggal dalam segitiga ni, iaitu sale dengan cost percentage. Jadi kalau dia berdua macam ni, sale darab cost percentage. So untuk dapatkan cost, awak tutup cost, yang tinggal adalah sale, okay, darab cost percentage. Okay, itu sahaja. Yang kedua, kalau dia tanya find sale, cari sale, awak tutup sale. Apa yang ada dalam kotak tu sekarang? Cost dengan cost percentage. Okay, so ada cost dengan cost percentage. Kalau tengok kedudukan dia, C duduk atas, cost percentage duduk bawah. So bermaksud cost bahagi cost percentage. Okay. Yang terakhir, nak cari cost percentage. Kita tutup cost percentage. Apa yang ada dekat situ? Cost dengan cost. Okay, maksud dia cost bahagi sale. Itu sahaja. So basically, awak kena tahu dulu kedudukan dia, tiga benda ni, dan baru kita dapat figure out macam mana kita nak kira setiap item ni. Okay, so saya harap pelajar akan ingat kedudukan dia, senang je. Cost, sale, cost percentage. Itu sahaja kedudukan dia. Okay, so kita tengok next slide. Kejap. Okay, ini dia hanya bagi tahu apa yang kita nak kira. Saya tak nak bagi awak pening. Okay, saya hanya akan terus pergi kepada contoh soalan. Okay, selalunya soalan dia hanya bagi macam ni sahaja. Dia bukan bagi satu situasi yang panjang sebab ini baru introduction. So, dia hanya terus jump kepada figures ni, nombor macam ni sahaja. Ya? Dalam first slide, nampak yang puan yang tulis tu. Oh, tak keluar yang dekat tepi ni. Sekejap. Saya tukar kejap. Yang tepi ni boleh nampak? Nampak tak? Nampak bos. Sekarang boleh nampak. Ya, nampak pun nampak. Saya besarkanlah kejap. Okay, ni dah full screen kan? Dah
so scary. Okay, so kalau soalan untuk basic course, dia akan bagi terus macam ni. Awak tak perlu pening. So bila dia dah bagi contoh, so ni saya bagi contoh. Soalan dekat situ tulis find cost percentage. So dia cakap carikan cost percentage. Jadi perkara pertama bila dia cakap find cost percentage, yang saya tulis ni korang boleh nampak ke? Nampak. Okay. Nampak apa? So you pin lah mana-mana yang saya buat ni. Okay. So bila dia cakap cari cost percentage, kita ambil dulu apa soalan dah tulis. Okay. Kita tulis dulu siap-siap. So dalam cost percentage soalan dia kalau A, dia dah bagi cost bersamaan dengan 200. Okay. Lepas tu dia bagi sales bersamaan 700. Jadi kita tengok balik segitiga yang kita buat untuk dapatkan cost percentage bersamaan dengan cost bahagi sale. So kita buat cost bahagi sale. So cost bahagi sale ambil 200 bahagi dengan sale RM 700. So tolong saya kirakan. Kosong 0.28. Okay, saya tekan kalkulator ni 200 bahagi 700. Nampak tak kalkulator saya ni? Ke tak? Kawan awak dapat tadi kan? 0.2857. Saya akan ambil banyak sikit belakang dia. Kenapa? Okay, bila awak dah tulis, dah bagi 200, 700, awak akan dapat 0.2857. Okay, awak kena ingat cost percentage dia ada persen dekat belakang ni. Jadi bila awak dah bahagi 2 ni, dia tak ada persen lagi. Dia dalam bentuk perpuluhan. Jadi macam mana nak jadikan dia dalam bentuk persen? Awak kena darabkan dia dengan 100. Okay, so awak dah dapat 0.2857 darabkan dengan 100. Macam mana nak darab 100? Simple. Awak tak perlu tekan kalkulator pun tak apa. Ambil je titik perpuluhan yang dekat kosong ni. Awak gerakkan dia berapa banyak? 2. Sebab ada 2 titik perpuluhan. Sebab dia 100. Okay, bila 100 ada 2 kali, gerakkan dia ke belakang. 1, 2. So, you akan dapat 28.57%. So, make sure ada persen. Sebab soalan minta cost percentage. Okay, clear? Faham? Faham. Okay, saya bagi contoh lagi satu lah. Nak bagi awak ni sikit. Okay, kita ambil yang B. Okay, B. So, B cost dia adalah 150. RM 150. Nilai RM kena letak jangan terus bagi nombor Okay, yang kedua sales. RM 650. So untuk dapatkan cost percentage tadi adalah cost bahagi sale. So kita bahagilah RM 150 bahagi dengan RM 650. Berapa dapat? 0.2307. Okay, so kawan awak dapat tadi 0.2307 bla 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 bla. Okay, kita ambil banyak sikit lah. So saya akan ambil 0.230076. Tak kisahlah asalkan dia sama ada 4 ataupun 5 titik perpuluhan belakang. Okay, dah dapat tu kita kena darab dulu dengan 100 sebab dia dalam bentuk percentage. So darab 100, bawa dia 2 ke belakang. So awak akan dapat 23.076. Tapi kalau persen, kita hanya ada 2 titik perpuluhan dekat belakang.
6 ni kita kena bunda. Kalau awak masih ingat. Kalau 6 kita kena bunda, kita akan bawa 1 ke sini, awak akan dapat 23.08%. So ini adalah jawapan dia. Clear? Okay. So saya rasa saya stop dulu hari ni sampai bahagian cost percentage sahaja dulu. Apa yang saya nak minta, saya akan bagi satu latihan hanya bahagian cost percentage. Pelajar kena kira sebab kalau awak tak buat latihan ni awak akan lost balik. So saya bagi awak latihan cost percentage sahaja. Dan saya nak pelajar tulis atas kertas, bukan type atas komputer, sebab saya nak yelah bila calculation awak kena banyak guna tangan untuk mengira. So cara kira dia pun saya nak ada flow dia. Tulis dulu dan macam mana nak dapatkan jawapan dia. So saya akan share nanti latihan tu. Dan macam biasalah nak senang kita pakai dululah Google Drive yang saya buat tu. Nanti saya tambah satu lagi folder untuk tutorial yang ni. Nanti saya bagi kejap lagi before pukul 10. Okay, so ada soalan tak sebelum saya stop dulu hari ni bahagian ni? You submit je. Juli. Submit saya akan bagi sampai hari Isnin lah korang buat. Kiranya kan Isnin saya ada kursus. So hari Isnin tu buat latihan ni. Kalau nak buat hari ni, buat sekarang pun boleh, tapi kiranya sampai hari Isnin lah. Isnin sampai pukul 5 petang. Okay. Okay. So kejap saya nak stop dulu record.